Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. La haula wa la quwwata illa billah al-'ali al-'azim. La haula wa la quwwata illa billah al-'ali al-'azim. La haula wa la quwwata illa billah al-'ali al-'azim. Amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, berkata Syekh Daud bin Abdullah Al-Qatani, pengarang kitab Munyatul Musalli, mudah-mudahan merahmatinya oleh Allah. Manfa'na bi'ulumihi fid dharain, amin. Semoga kita mendapat manfaat di dunia dan juga di akhirat. Perumpamaan sembahyang. Sembahyang itu diumpamakan seorang raja yang menyiapkan sebuah balai. Kemudian beliau mengadakan majlis jamuan yang terdiri dari berbagai-bagai jenis makanan dan minuman yang beraneka warna dan kelazatan. Dan pada setiap warna itu ada kelebihannya yang tersendiri. Kemudian dia menyeru seluruh hamba rakyat untuk menikmati makanan tersebut. Demikianlah diumpamakannya sembahyang itu. Allah Ta'ala Abi tak dengar Abi. Assalamualaikum Abi. Abi. Internet tak stable tu. Ke mic? Ha. Tak dengar Ustaz? Ustaz mungkin earphone kot. Ataupun call Abi. Abi tak dengar dia bercakap tu. Sekejap. Abi tak dengar Abi. sifatkan orang beriman ni adalah orang yang memelihara sembahyang. Kedua, orang yang melaksanakan, menyempurnakan sembahyang. Yang ketiga, orang beriman ni adalah orang yang khusyuk dalam sembahyang. Dan yang keempat ialah orang beriman ni orang yang sentiasa berkekalan dengan sembahyang. Kerana itulah kita kena dari sudut tarbiyah lah, kita kena perhatikan perkara ni. Kita tak ada pilihan sebenarnya. Kita kena masukkan. Kita kena masukkan diri kita di dalam golongan 4 ni. Kena ada sifat. Kena ada sifat 4 orang jenis orang sembahyang ni dalam diri kita. Tak dengar ke? Dah dengar tak? Yang mula-mula tadi tak dengar Abi. Baru dengar. Dah dengar. Ada dalam seminit dia tak dengar tadi. Ustaz dengar suara kami? Abi tak dengar suara entah pun. Orang lain bercakap tak dengar. Oh, mungkin Abi off-kan tu. tak dengar. Internet kot.
Suara Abi kuat tak? Dengar. Okey, tak apalah, biarlah. Baik. Jadi dalam apa yang kita bincangkan hari ini, musannif kitab, pengarang kitab mengibaratkan Allah Ta'ala ni dia memfardukan sembahyang ni ibarat satu hidangan. Allah Ta'ala ibaratkan satu hidangan yang Allah Ta'ala offer, tawarkan kepada hamba-hamba dia. Sebagaimana seorang raja yang offer makanan, hidangan, kenduri, jamuan pada rakyat dia. Yang mana dalam jamuan tu, dalam kenduri itu, ada pelbagai makanan, ada pelbagai rupa makanan, pelbagai rasa makanan, minuman dan sebagainya. Dan ditawarkan, dioffer kepada rakyat untuk ambil. Maka terpulanglah rakyat ni, dia nak makan ke, dia tak nak makan ke, dia ambil banyak makanan ke, itu atas rakyat tu sendiri. Dari sudut hidangan tu, memang raja tu dah persembahkan cukup banyak. Maka begitulah Allah Subhanahu Wa Taala dia menawarkan kepada kita hamba-hambanya ibadah sembahyang. Allah Ta'ala yang wajibkan, Allah Ta'ala yang fardukan, dan Allah Ta'ala yang beritahu Nabi SAW, ajar Nabi macam mana cara sembahyang. Dan dalam sembahyang tu ada pelbagai kelebihan, ada pelbagai pahala, ada pelbagai natijah yang baik, ada pelbagai munyah, ada berbagai maqasid, ada berbagai orang kata purpose, tujuan dan sebagainya. Maka terpulanglah kita hamba-hambanya yang yakin, yang beriman, nak ambil atau tak ambil segala pemberian yang Allah Ta'ala offer dalam sembahyang. Itu ibaratnya. Sebab itulah hamba-hamba Allah yang ambil tawaran Allah ni, dia ambil sembahyang ni dalam bentuk memelihara sembahyang, dia ambil sembahyang dalam bentuk benar-benar melaksana, menyempurnakan sembahyang. Dia ambil betul-betul sebagai khusyuk dalam sembahyang. Dia ambil betul-betul berkekalan dengan sembahyang. Maka inilah sebenarnya hamba yang bersyukur pada Allah. Sebab tu Nabi SAW sebut, kalau lidah sebut syukur tapi tak sembahyang, maka itu syukur yang bohong lah. Berbohong dalam kesyukuran. Sebab ramai orang kita Melayu ni, kalau bab nikmat ni alhamdulillah, puji Allah, syukur pada Allah, tapi tengok tak sembahyang. Maka itu kefahaman tentang syukur yang salah, yang banyak menguasai pemikiran dan cara hidup orang kita. Kita boleh jumpa orang Melayu ni yang berbudi bahasa, yang baik perangai, tapi sayang tak sembahyang. Ini banyak berlaku. Maka kata musannif lagi, amalan-amalan sembahyang itu diumpamakan sebagai makanan, manakala zikir, tasbih dan doa itu diumpamakan sebagai minuman. Ini ibarat. Para ulama ni dia suka buat ibarat supaya senang faham, senang nampak kan. Apalah jenisnya makanan dan minuman seumpama ini sehingga hamba-hambanya yang arif tidak menyadari dirinya, serta sejuk mata hatinya dengan menikmati kurniaan yang tidak terperi. Jadi maknanya, hanya orang yang alim, yang tahu, ada ilmu, orang yang arif, yang kenal hakikat kelebihan-kelebihan yang ada dalam sembahyang lah yang akan tidak memsia-siakan offer daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka akan kejar segala, orang kata, dan dia akan gali segala hikmah, segala kelebihan, segala yang ada dalam sembahyang. Sebab habis sering sebut sembahyang ni dia ada yang bersifat hati, keikhlasan, khusyuk, tadarruk, ketawaduk, kerendahan diri, takhasyuk, khusyuk, ta'abbud, ke pengabdian, macam-macam dia dalam sembahyang. Itu yang bersifat hati. Dalam sembahyang juga ada yang bersifat perkataan, bersifat qauli, lafaz-lafaz zikir, lafaz-lafaz doa, lafaz-lafaz ayat Quran, puji-pujian, tasbih dan macam-macam lagi.
Dan begitulah dengan perbuatan. Ada berdiri, ada angkat tangan, ada rokok, ada sujud, dan sebagainya. Maka itulah apa ni, ibadat macam makanan tadilah, jamuan yang Allah tak yang gaji untuk buat. Maka orang yang benar-benar mengambil semua pemberian Allah ni lah yang akan dapat merasai betapa hebatnya sembahyang ni. Kerana keadaan sebeginilah dinamakannya sembahyang ni sebagai syurga segera. Sembahyang ni dia diibaratkan sebagai jannatun ajilah, syurga yang segera. Kat dunia ni dia ada dua syurga. Pertama, syurga untuk orang beriman ni ialah Raudatul Jannah, taman-taman syurga, iaitu majlis-majlis ilmu. Dalam hadis menyebut, Iza maratum bi riyadil jannah, bila kamu melalui taman-taman syurga, farta'u, hendaklah kamu singgah, raikan. Jangan dibiarkan. Jadi majlis-majlis ilmu adalah taman-taman syurga di dunia. Sebab itulah orang yang menyambut majlis-majlis ilmu ni orang yang dikenal betapa besarnya nilaian majlis ilmu. Sebab majlis ilmu ni bukan sekadar dalam majlis tu. Kesan besar majlis ilmu ni ialah di luar daripada majlis. Contohlah kita belajar bab mengumpat kan. Mengumpat kita belajar dalam majlis ilmu. Tapi penghayatannya, pengamalannya ialah di luar majlis. Kat rumah, kat kedai, kat kelas, kat pejabat. Itu kat situlah buah ilmu tu dapat dilihat. Ini hebatnya syurga di dunia ni. Yang kedua yang disebut dalam kitab ni ialah syurga di dunia ialah jannatul ajilah. Syurga yang disegerakan di dunia ialah sembahyang tu sendiri. Yang ni jadi cabaran besar untuk kita sebab tak ramai orang yang merasa sembahyang ni syurga. Apa makna sembahyang ni syurga? Maknanya dalam sembahyanglah segala ketenangan, kedamaian jiwa, rapatnya pada Allah, hampirnya pada Allah, kelazatan, kenikmatan beramal, suburnya keimanan, suburnya keyakinan, bersih hati daripada dosa, hilangnya segala sifat penyakit-penyakit buruk dalam hati. Semua dalam sembahyang. Itu sebenarnya. Contohlah katakan kita belajar bab riak kan, bab keikhlasan. Kita belajar dalam kuliah, tapi penghayatannya bagaimana, prosesnya bagaimana, maka jiwa kita akan diproses untuk dapat sifat-sifat itu melalui sembahyang sebenarnya. Sebab dalam sembahyanglah kita latih diri kita supaya sembahyang dengan ikhlas, sembahyang dengan khusyuk, benar-benar rendahkan diri pada Allah, hinakan diri pada Allah, hilang, maka situlah akan hilang sifat takabur, sifat riak, sifat ujub dan sebagainya. Jadi sembahyang ni satu proses sebenarnya. Dia proses jiwa kita, proses hati kita, proses perangai kita, proses macam-macam dia proses. Syaratnya kita tahulah hakikat sembahyang tu macam mana. Kalau sembahyang sekadar rutin, sembahyang ni sekadar nak lepaskan tanggungjawab, sembahyang sekadar orang kata kena sembahyang sebab kena suruh sembahyang, maka memang takkan dapat rasa lah. Sebab itulah pentingnya sebenarnya kita belajar kitab ni. Ini benda-benda orang kata back to the basic lah. Sebab kadang-kadang kita tak sedar banyak perkara-perkara basic yang kita terlepas pandang yang menyebabkan bila kita dah bekerja, dah berkahwin, dah ada anak-anak, banyak benda yang kita lose lah sebenarnya. Lose ni main longgar kan. Jadi maknanya dinamakannya sembahyang ini sebagai syurga segera, iaitu jannatun ajilah. Seperti mana firman Allah Ta'ala, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Dan bagi orang yang takut kepada Tuhannya, khafa maqama rabbih, yang takut maqama rabbih. Maqam ni maknanya kedudukan lah. Dia takut pada Allah Ta'ala ya. Maka orang begini dapat apa? Jannatan, ada dua syurga.
Ini ayat 46 surah Ar-Rahman. Syurga yang pertama ialah yang disegerakan di dunia, iaitu sejuk hati bila syuhud Tuhannya. Apa dia? Bila hati syuhud ni maknanya mempersaksikan keagungan Allah, mempersaksikan kewujudan Allah, mempersaksikan kemuliaan Allah dalam hati dia. Yang ini yang kita akan dapat dalam sembahyang. Rasa syuhud ni, persaksian kepada Allah Ta'ala. Ini yang disebut dalam dalam hadis, anta'budallah ka'annaka tarah. Engkau sembah Allah, engkau beribadat kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau kamu tak dapat melihat Allah, memang takkan dapat melihat zat Allah. Fa innahu yaraka, kamu kena yakin bahawa Allah melihat kau. Ini dua makam syuhud. Dua makam syuhud. Yang pertama, musyahadah. Musyahadah ni makna hati kita mempersaksikan wujud Allah. Rasa kita sentiasa merasai wujud Allah, merasai keagungan, kebesaran dan kemuliaan Allah. Ini namanya musyahadah. Seolah-olah kita melihat Allah, seolah-olah. Tapi memang kita takkan dapat melihat zat Allah, Maha Suci Allah. Laisa kamitslihi syai'. Dia ibaratnya macam kita duduk kat dewan periksa lah. Kita kan duduk biasa periksa kan, periksa PMR lah, SPM lah, matrik lah, first year kat universiti lah, sampai lah fourth year kan. Bila duduk dalam dewan periksa ni, kita rasa kita kena perhati je pengawas kan. Kita nak jenguk orang sebelah pun rasa takut. Nak meniru pun rasa takut. Sebab apa? Kita merasai. Bagaikan pengawas tu ada di mana-mana. Belakang kita, depan kita, tepi kita kan. Kita tak berani. Maka begitulah kita dengan Allah. Syuhud ni mempersaksikan. Jiwa kita, roh hati kita ni mempersaksikan wujud Allah. Kita merasai Allah Ta'ala tu sentiasa ada. Dan kalau kita tak dapat rasa musyahadah tu, kita akan sentiasa merasai muraqabah Allah. Maknanya Allah mengawasi kita. Ini yang dikatakan syuhud. Ini yang kita akan dapat dalam sembahyang sebenarnya. Dan syurga yang kedua ialah di akhirat nanti. Ini syurga yang hakiki lah, di akhirat nanti. Jadi oleh kerana itulah poin besar daripada apa yang dibincang dalam tajuk ini ialah bagaimana kita nak mengambil manfaat semaksimum mungkin daripada natijah, kesan dan juga tawaran yang ada dalam sembahyang. Sebab itulah benda ni kita kena ambil melalui pendekatan 4 tadi. Pertama, hafizun, pelihara sembahyang. Yang kedua, muqimin, benar-benar menyempurnakan, mendirikan sembahyang. Yang ketiga, khasyi'un, khusyuk dalam sembahyang. Dan yang keempat ialah daimin, benar-benar berkekalan dalam sembahyang. Dalam sembahyang pun sembahyang, luar sembahyang pun sembahyang. Itu daimin fi shalah. Qala musannif rahimahullahu ta'ala. Baik, masuk topik yang baru. Orang yang hendak sembahyang mestilah mengerjakan 12 perkara. Setengah hukama mengatakan, hukama ni bijak pandailah para ulama mengatakan, sembahyang itu terhimpun padanya 12,000 perkara. Ini kajian ulama dulu lah, dia kaji dia. Kemudian yang 12,000 itu disimpan pada 12 perkara. Maknanya ada dalam 12 perkara. Dan perkara ini ada dalam sembahyang. Maka sesiapa yang hendak mengerjakan sembahyang mestilah mengetahui dan mengerjakan 12 perkara. Supaya apa? Supaya sempurna sembahyangnya itu. 12,000 perkara ni mungkin termasuk ikhlas, khusyuk, termasuklah rukuk, sujud, termasuklah ketundukan pada Allah, kerendahan diri pada Allah dan sebagainya kan. Itu semua. Baik. Jadi untuk dapat kesempurnaan sembahyang, maka 12 perkara ini jadi kunci. 6 perkara sebelum masuk sembahyang, ini kena jaga.
dan 6 perkara lagi di dalam sembahyang. Baik. Yang pertama ialah ilmu. Ilmu permulaan. Ada hadis Nabi SAW yang dipetik oleh Imam Ghazali dalam kitabnya Minhajul Abidin. Dia kata apa? Al-ilmu imamul amal. Ilmu itu ialah imam, tok imam kepada amalan. Wal amalu tabi'uhu. Dan amalan itu ialah pengikutnya, makmum kepada ilmu. Maknanya ala kulli hal segala-galanya ialah mestilah ilmu. Sebab itulah kita tak boleh berhenti belajar ilmu. Walaupun kita dah jadi seorang yang berilmu, tak boleh berhenti belajar ilmu. Kerana percayalah, sebenarnya bila kita makin belajar, tak berhenti belajar, kita akan rasa sebenarnya kita ni banyak sangat yang tak tahu. Ini hati orang yang benar-benar belajar. Maknanya dia ada orang kata kerendahan diri kat situ. Ibarat macam kata pepatah Melayu apa, ibarat apa, padi kan. Makin berisi makin tunduk. Itu sebenarnya memang kena dengan Islam tu. Berbanding dengan orang yang bila dia belajar dia rasa makin pandai. Dia rasa belajar makin pandai, rasa makin belajar makin pandai. Ini orang sombong sebenarnya. Itulah orang yang makin belajar dia rasa pandai. Orang begini akan satu masa besok dia tak nak belajar. Sebab dia nak orang belajar dengan dia. Ini yang berlaku. Dia nak orang belajar dengan dia, dia nak orang ikut cakap dia nak orang ikut cara dia. Dan inilah yang menjadi punca banyak perbalahan dalam hidup kita sekarang ni. Bila orang nak ikut macam dia, ikut cakap dia, ikut style dia, dan sebagainya. Orang lain tak boleh. Tak boleh cara lain, tak boleh pandangan lain, tak boleh. Itu yang jadi rosak. Itu yang jadi rosak. Lepas tu Nabi Musa AS pernah ditanya oleh kaum dia, siapakah orang paling alim sekali? Maka Nabi Musa kata, akulah. Nabi Musa ni taklah jawab tu dan kerana dia sombong sebenarnya. Dia jawab sebab masa tu kaum dia Bani Israel, kan kita tahu kisah Bani Israel lepas daripada kepungan Fir'aun kan, laut terbelah, seberang sampai ke Laut Merah. Laut Merah ni bukan kecil Maknanya dia orang merentas Laut Merah ni bukannya macam merentas sungai, merentas laut yang terbelah. Bayangkan hebatnya, agungnya mukjizat. Jadi bila dah sampai seberang tu ada perangai pula Bani Israel ni nak sembah apa? Nak sembah anak lembu kan. Itu dalam kisah dalam surah Baqarah tak silap. Jadi bila Nabi Musa dah settlekan perkara tu, jadi dia orang tanya siapa orang paling alim, Nabi Musa kata aku lah. Bukanlah Nabi Musa sombong, tapi nak menarik sokongan kaum dia, nak tarik keyakinan kaum dia. Maka jawapan Nabi Musa ni tak disukai oleh Allah. Maka sebab itulah Allah Ta'ala buatkan modul, istilah kita dalam tamrin, modul task kepada Nabi Musa supaya mencari seorang yang dikatakan Nabi Khidir. Sebab Nabi Khidir ni dia Nabi yang mana dia ni diberikan ilmu oleh Allah Ta'ala dengan ilmu yang bukan dengan jalan kasab. Pada Nabi ni, macam kita lah, kita ni dapat ilmu daripada jalan kasab. Kasab ni maknanya usaha, effort. Effort. Kita berusaha belajar, maka kita diberikan ilmu. Tapi Nabi Khidir ni tidak. Dia memang Allah Ta'ala kurniakan ilmu. Min ladunna. Dikatakan min ladunna. Dan surah Kahfi. Maksudnya Allah Ta'ala beri dia ilmu yang khusus daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala perintahkan Nabi Musa pergi cari Nabi Khidir, belajar daripada dia. Jadi Nabi Musa tu dengan kerendahan diri dia tetap sebagai seorang Nabi, dia pergilah cari Nabi Khidir hingga bertemu. Dan kita tahu kisah dia dalam kisah dalam surah Al-Kahfi. Kat situlah bahawa Nabi Musa
maknanya walaupun dia dah jadi seorang Nabi, seorang Rasul yang ulul azmi, dia tersedar betapa ada lagi orang yang mengetahui ilmu-ilmu yang dia tak tahu, jauh daripada apa yang dia tahu. Itu yang dirasakan dalam perjalanan mengikut Nabi Khidir itu sendiri. Kalau ikut taraf memang Nabi Musa ni lebih tinggi sebab dia Rasul. Rasul ni maknanya Nabi yang diberikan wahyu dan syariat. Tapi kita lihat Allah Ta'ala ajar Nabi Musa tentang ilmu ni, bukan semua ilmu kita boleh kuasai. Sama lah macam kita. Sama ada kita ni ada degree ke, tak ada degree ke, dan sebagainya. Itu bukanlah ukuran. Dan bukanlah bermakna tak boleh cari, tak boleh belajar sampai degree, tak boleh belajar sampai PhD. Boleh belajar lah. Namun satu yang mesti ditanam dalam hati kita, ilmu ni Allah Ta'ala beri. Kita ada ilmu sebab Allah Ta'ala yang berikan kita ilmu. Jangan sekali-kali kita sandarkan diri kita, kita rasa kita berilmu sebab kita pandai. Yang tu tak boleh. Sebab itulah jangan kita gembira, jangan kita rasa gembira dalam diri kita kalaulah kita berjaya beramalkan, berjaya dapat ilmu yang banyak ke. Padahal kita sandarkan benda itu pada diri kita. Tapi kita kena rasa gembira kalaulah makin banyak ilmu kita dapat, makin banyak amalan kita dapat buat. Dalam hati kecil kita ialah kita merasai inilah anugerah daripada Allah. Itulah kegembiraan yang sepatutnya ada dalam jiwa kita. Baik. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, yang pertama ilmu, kerana Nabi SAW bersabda, mafhumnya amalan yang sedikit dengan berpengetahuan dan lebih baik daripada amalan yang banyak dengan kejahilan. Okay. Inna qalilal amal yanfa'u ma'al ilmi wa kasirul amal la yanfa'u ma'al jahli. Ini disebut dalam hadis. Sedikit amal bermanfaat dengan ilmu berbanding dengan banyak amalan tidak bermanfaat yang berserta dengan kejahilan. Baik. Jadi oleh kerana itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh sembahyang, sallu kama raaitumuni usalli. Kamu kena sembahyang macam mana kamu nampak aku sembahyang. Jadi kita ni umat akhir zaman tak pernah nampak Nabi, tak pernah nampak tubuh badan Nabi. Nabi pun dia tak ajar para sahabat dengan tulis kitab. Nabi tak tulis kitab. Nabi dia ummiyu, seorang yang tak tahu baca dan menulis. Tapi Nabi mengajar sahabat-sahabat dengan apa yang dilihat, dengan apa yang dipandang, dengan apa yang didengar daripada Nabi, dan apa yang Nabi contohkan kepada para sahabat. Itu kelebihan tarbiyah Nabi. Macam kita umat akhir zaman ni, ulama-ulama tulis kitab, kita tengok kitab dia, baca kitab dia, belajar kitab dia. Tapi Nabi tu tak tulis kitab. Dia tak tulis kitab. Tapi kitab Nabi yang paling hebat ialah uswatun hasanah. Contoh terbaik yang ada pada Nabi. Yang ini kita umat akhir zaman tak dapat ni. Kita boleh jumpa kadang-kadang orang alim hebat, ilmu tinggi. Tapi ilmu dalam kitabnya. Perangai dia, sikap dia tak sama apa dalam kitab. Ini umat akhir zaman dah. Ini ujian besar untuk kita umat akhir zaman. Baik, qala musannif rahimahullah ta'ala, wudu' wallahu a'lam. Kering pula tekak. Air sedap ni. Tak boleh minum weh, puasa. Mana kita? Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi ulumihi fid
Kemudian lazimkan olehmu. Maknanya bersungguh-sungguhlah olehmu, wahai talib, wahai penuntut ilmu, akan memelihara jantung engkau, yakni hati engkau, daripada segala kelakuan yang dicela. Macam mana cara nak memelihara? Yang pertama, wajib belajar. Tahu apa dia segala kelakuan yang dicela. Yang dicela ni maknanya dicela oleh syarak. Yang sumbernya Al-Quran, yang sumbernya sunnah Nabi. Ini kelakuan yang dicela, yakni mazmumah. Jadi cara nak memelihara diri daripada sifat-sifat kecelaan ni, maka pertama belajarlah. Baru kita tahu. Tapi ramai orang tak tahu. Ramai orang tak tahu riak tu haram. Riak tu adalah syirik khafi. Ramai orang tak tahu. Maka tak heranlah ramai orang berkelakuan dengan riak. Ini jenis orang tak tahu. Kan? Yang jenis tak tahu sebab dia tak belajar. Sebab dia tak belajar. Maka dia tak tahu. Patutlah wajib belajar. Bila belajar kita tahu. Itu yang pertama, kena belajar. Yang kedua, kita kena amalkan ilmu tu. Kena amalkan ilmu tu. Barulah kita dapat menjaga diri kita. Dan nak mengamalkan ilmu itulah letaknya apa yang dikatakan mujahadah. Kita kena bersungguh-sungguh melawan. Melawan apa? Melawan nafsu kita. Sebab nafsu lah yang suka kan sifat-sifat yang tercela ni. Kerana nafsu lah letaknya tempat-tempat yang tercela ni. Tempat letak apa sifat-sifat yang tercela kan nafsu. Sebab itulah dalam nak mengamalkan ilmu maka kita akan berlawan. Berlawan inilah yang namanya mujahadah. Yakni berlawan di antara akal kita yang dah tahu benda itu dengan keinginan nafsu. Itu yang kena berlawan. Maka mujahadah itulah yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya kalau kita bermujahadah dalam arti kata berlawan sungguh lah. Berlawan sungguh, maka Allah Ta'ala melihat kesungguhan kita ni dan Allah Ta'ala akan kurniakan kebersihan hati. Allah Ta'ala akan kurniakan. Bila Allah Ta'ala kurniakanlah yang merupakan yang dikatakan sebagai istilah warid ni. Warid ni makna Allah Ta'ala yang berikan benda ni. Bila kita berilmu, berusaha mengamalkan ilmu dengan mujahadah dan bersungguh-sungguh dalam mujahadah, sabar, istiqamah, maka kita akan dapat hasilnya. Ini yang disebut dalam Al-Quran. Allah Ta'ala sebut, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَهُمْ سُبُلَنَا. Siapa yang bersungguh-sungguh pada kami, yakni untuk mendapatkan keredaan kami, لَنَهْدِيَهُمْ سُبُلَنَا. Maka kami akan bukakan lagi, berikan lagi petunjuk kepada jalan-jalan untuk sampai kepada kami, yakni sampai kepada jalan keredaan Allah. Yang ini dah sebenarnya proses tarbiyah. Yang ini dah yang dikatakan proses tarbiyah. Bertahun-tahun kita ikut daripada dulu, daripada zaman kampus, zaman matrik, zaman sekolah. Inilah prosesnya. Belajar dan nak mengamalkan. Sebab itulah tarbiyah ni dia merupakan experience. Experience, pengalaman kita dalam berilmu dan beramal. Kat situlah kita akan dapat rasa hasil dan natijah. Itu. Dalam bahasa Arab dikata sebagai tajribah. Tajribah ni makna experience. Experience inilah yang menyebabkan bila kita contohnya kita belajar qiyamul lail. Maka kita bila amal qiyamul lail, boleh kita dapat rasa ketenangannya, kelazatannya, nikmatnya qiyamul lail. Kalau kita sekadar belajar je tapi tak amal, maka kita tak dapatlah experience beramal tu.
tak dapatlah rasa kemanisan amalan, kelazatan ibadah dan sebagainya. Jadi samalah yang apa kita belajar hari ini. Belajar apa yang dikatakan segala kelakuan yang dicela, fardu ain belajar kelakuan yang dicela ni, dan beramal, bukan mengamalkan sifat tu, tapi beramal dengan meninggalkan, membersihkan diri daripada sifat segala kelakuan yang dicela. Seperti apa? Seperti takabur. Takabur ni penyakit lah, penyakit besar dalam hati yang paling merosakkan. Pada takabur ni lah akan bertenggek macam-macam penyakit-penyakit lain. Inilah penyakit yang dijadikan senjata oleh iblis dan syaitan. Tanam dalam jiwa manusia ni takabur, rasa diri lebih baik daripada orang lain. Ini berat. Patutlah kalau dapat buang sifat takabur ni, percayalah banyak sifat-sifat mulia akan tumbuh dalam jiwa kita. Sebaliknya, kalau kita biarkan sifat takabur menguasai hati kita, kita akan dapati bermacam-macam lagi sifat yang buruk, sifat-sifat mazmumah akan bertempik-tempik, akan berserabut dalam hati. Wala'iyazulillah. Dan juga kelakuan yang dicela itu seperti riak. Kita akan bincang sifat riak secara mendalam dalam kitab. Apa punca-punca riak contohnya? Macam mana nak ubat penyakit riak? Ini semua ada dalam kitab. Patutlah wajib belajar sampai habis. Tapi itulah yang paling susah. Nak belajar sampai habis ni susah. Pada dulu lagi, ramai kita yang belajar tapi belajar celam-celum. Belajar celum-celum rajin lah. Ramai kita belajar tapi suka dengar-dengar je. Bukan nak belajar, dengar-dengar. Ataupun belajar juga tapi just for leisure time. Bila ada masa lapang, bolehlah. Tak ada masa lapang, kita tinggalkan. Sedangkan kita tak komit, tak ajar diri kita untuk komit. Kalau kita ajar diri kita dengan komit ni, mungkin istilah yang sedap lagi, istiqamah, memang bolehlah kita akan nampak hasil. Tapi kalau kita celam-celum, kita tak sungguh-sungguh, tak serius dalam belajar, percayalah kita takkan nampak hasil dan kesannya pada diri kita. Jadi wajib belajar sifat-sifat seperti ini dan wajib beramal iaitu dengan meninggalkan, membersihkan daripada hati kita. Itulah prosesnya, itulah tarbiyahnya, itulah mujahadahnya. Dan akan menghiasinya, yakni menghiasi hati ini dengan segala kelakuan yang dipuji. Iaitu kelakuan sifat yang dikatakan mahmudah, yang terpuji. Siapa yang puji? Syarak puji. Apa makna syarak puji? Maknanya ada hadis, ada ayat Quran. Daripada Allah, ayat Quran, daripada hadis Nabi SAW yang memuji sifat. Seperti apa? Seperti sabar. Sabar. Sabar ni mahal lah, sangat mahal. Sebab itulah siapa yang diuji dan dia dapat sifat sabar, dia dapat satu kurniaan yang sangat mahal daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun dalam ujian tu dia kehilangan harta, dia kehilangan nyawa, dia kehilangan orang yang disayang, dia kehilangan macam-macam. Tapi bila dia hilang perkara tu, Allah Ta'ala ganti dengan sifat sabar, maka inilah kurniaan yang paling besar yang didapat. Kerana daripada sifat sabar ni akan tumbuh macam-macam sifat yang mulia lain. Tu dia. Buktinya kita lihat para Nabi dan Rasul. Walaupun mereka ni sifat sabar bukanlah sifat wajib Nabi dan Rasul. Tapi setiap Nabi dan Rasul adalah seorang yang sangat sabar dalam perjuangan yang dalam hidup ni. Itu dia. Dan juga seperti merendah diri. Merendah diri ni maknanya tawaduk lah. Tawaduk. Dia kalau di kalangan manusia kita sebut tawaduk. Tapi kalau kita dengan Allah disebut sebagai tadarruk ataupun takhaduk. Takhaduk. Itu kita kerendahan hati kita pada Allah. Kenapa kena belajar? Kenapa kena melazimkan hati kita dengan memelihara diri pada sifat-sifat buruk?
mazmumah, dan kena hias pula hati kita dengan sifat-sifat yang mahmudah ni, kerana beberapa perkara, ada beberapa sebab. Ada beberapa sebab perkara, kerana beberapa perkara ataupun sebab. Pertama, kerana Allah Ta'ala berfirman, Wallahu ya'lamu ma fi qulubikum. Wallahu, dan Allah Ta'ala itu ya'lamu, mengetahui, ya Allah, ma, apa-apa ataupun barang yang fi qulubikum, dalam hati-hati kamu, dalam jantung kamu. Nah, kita sebut istilah jantung, maksudnya hati kita lah. Maknanya Allah Ta'ala tahu isi kandungan hati kita ni. Bukan sekadar detik hati, lintasan hati, cita-cita hati, tapi yang berserabut dalam hati semua Allah Ta'ala tahu. Tahu Allah Ta'ala ni khabir, khabirum bima ta'malun. Allah Ta'ala ni khabir, halus pengetahuannya. Bukan orang kata secara umum-umum, tak. Memang halus. Yang ini yang kita bimbangnya. Sebab sering berlaku manusia ni antara hati dengan lidah dia berbeza. Lidah kata iman, hati kata kufur. Lidah kata ikhlas, saya ikhlas, hati tak ikhlas. Ini banyak berlaku. Manusia boleh ditipu dengan kata-kata, ditipu dengan apa yang dipandang. Tapi Allah Ta'ala, dia tak memandang zahir. Dia tahu zahir ni, manusia boleh berlakon, manusia boleh bawa sifat munafik, berpura-pura dan sebagainya. Tapi dalam hati tak boleh tipu. Dan itulah tempat di mana Allah Ta'ala memandangnya. Keikhlasan dalam hati, ketakwaan dalam hati, iman dalam hati, sifat-sifat mahmudah dalam hati. Ini semua hati, sifat-sifat ataupun kandungan hati kita yang akan menjadikan hati kita ini disebut sebagai qalbun salim, hati yang sejahtera, hati yang sehat. Qalbun salim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari kiamat ialah hari yang di mana tak ada manfaat harta dan anak-anak melainkan orang yang bertemu Allah dalam keadaan qalbun salim, hatinya sejahtera. Yang inilah, sebab inilah kita nak kena bersihkan hati kita, nak kena hiaskan hati kita sebab kita nak bertemu Allah. Baik. Maka hendaklah kita takut, bimbang daripada mengetahui oleh Allah Ta'ala. Pada jantung kita, pada hati kita ni akan kejahatan. Itu yang kita malu ni. Dengan manusia kita boleh menipu, manusia boleh berpura-pura kan. Macam orang bercinta lah kan. Macam Amin Naum pun ada. Tengah bercinta kan. Bercinta ni semua indah kan. Semua indah. Tak ada yang tak indah. Orang tengah bercinta lah kan. Tapi bila dah kahwin baru tahu. Oh dia ni begini, dia ni begini. Baru orang kata pecah rahsia lah kan. Jadi itu sesama manusia. Patutlah kita ni kat dunia ni kita kena ingat. Kadang-kadang dengan manusia pun kita tak dapat nak sembunyi. Bolehlah sekali-sekala kita cover diri kita kan. Tapi kata orang Melayu, sepandai-pandai tupai melompat, akhir jatuh ke bumi juga kan. Itu dengan manusia. Kadang kita kantoi. Dengan Allah Ta'ala lagilah. Kan? Memang tak ada apa yang tersembunyi daripada Allah Ta'ala. Itu yang pertama. Dan yang kedua, sabda Nabi SAW, Inna Allah Ta'ala la yanzuru ila suwarikum wa absyarikum wa innama yanzuru ila qulubikum. Artinya, bahawasanya Allah Ta'ala tiada menilik ya Allah kepada segala rupa kamu. Bukannya Allah Ta'ala tak pandang dan arti kata macam kita pandang. Allah Ta'ala, ilmu sifat Allah Ta'ala ni memang basar, melihat kan. Dia nampak semua, dia nampak pelakuan kita, dia nampak. Tapi dia tak telik. Dalam hadis tu kata la yanzur. Makna telik ni ialah, telik ni maknanya pandangan rahmat.
Maksud di sini ialah pandangan rahmat. Mana Allah Ta'ala tak memandang dengan pandangan rahmat, istilahnya apa yang sekadar manusia lakukan. Rupa, berdasarkan rupa kita cantik ke tak cantik, berdasarkan rupa badan kita tough ke tak tough, sadu ke tak sadu, kan dia tak pandang benda tu. Yang dia pandang dengan pandangan yang telik, pandangan menilai. Pandang telik ni pandang menilai, pandang rahmat. Ialah kepada bahawasanya menilik, ya Allah, kepada segala jantung, yakni hati kamu. Maka jantung itu tempat tilik Allah Ta'ala. Sebab kat situlah ada sifat ikhlas, ada sifat, semua kat situ. Kat dalam hati. Ikhlas tak ada pada tubuh badan, pada anggota zahir. Ikhlas bukan pada hidung, ikhlas bukan pada mata, ikhlas bukan pada mulut, ikhlas bukan pada tangan, pada kaki, bukan. Ikhlas pada hati. Jadi itu yang Allah Ta'ala lihat. Jadi tempat penilaian Allah. Yang kita manusia, kita nilai orang dengan apa? Dengan muka kan. Sebab tu orang nak kahwin, diizinkan tengok muka kan. Perempuan, orang lelaki nak kahwin, kena tengok dia punya calon. Diizinkan, diharuskan tengok. Walaupun beberapa kali kan. Nak confirmkan muka pengantin kita macam mana. Betul ke ini orangnya. Jangan besok masa menikah orang lain pula kan. Itu contoh. Dalam hati kita tak tahu. Sebab itulah hati budi pasangan kita, isteri, suami isteri, bila hanya kita mungkin mula tahu bila kita dah kahwin. Sebab itulah ta'aruf sebenar bila Baitul Muslim ni adalah lepas kahwin, baru tahu. Perangai dia, sifat dia, kelakuan dia dan sebagainya. Dan ta'aruf dengan suami isteri sepanjang hidup. Bukan ta'aruf awal tu je, sepanjang hidup. Maka tiada patut bagi kita menghiasi muka kita, yang mana ia tempat telik manusia, dan kita biarkan jantung kita kotor, berlumur dengan segala sifat kecelaan, yang ia jantung ataupun hati itu tempat tilik bagi Tuhan kita. Bahkan sayugia bagi yang berakal membersihkan jantungnya, hatinya dan menghiasinya lebih bersangatan daripada membersihkan dan menghiasi mukanya. Itulah perangai manusia kan. Kita oleh kerana nak tengok, kita suka orang pandang kita cantik, kita suka orang pandang kita handsome, itulah yang kita jaga. Jadi sekadar itulah untuk hari ini. Qala musannif rahimahullah ta'ala, yang ketiga, wallahu a'lam bissawab.